Okey, terima kasih tuan-tuan, rakan-rakan media yang telah sudi hadir ya. Nama saya Razak, saya adalah setiausaha Otai, dan di sebelah saya sini adalah saudara Mustafa Mansor, iaitu timbalan pengurusi Otai. So kami berdua ni buat laporan polis tentang isu yang berasingan. Saya buat laporan tentang isu penjualan vaksin 14 juta vaksin Sinovac, dan saudara Mustafa Mansor membuat report atas isu mohon minta Perdana Menteri Mahyudin Yassin meletakkan jawatan. Okey, saya telah buat laporan tadi dan diminta untuk membuat statement ya kepada Inspektor Yasmin ya, Jabatan Siasatan Jenayah tingkat 1 IPD Brickfield pada pukul 2 petang. Begitu juga saudara Mustafa Mansor juga telah diminta untuk buat memberi keterangan kepada IO yang bertugas. So sebelum saya mulakan PC ini, saya minta jurucakap Otai ya, pemuda Otai untuk membacakan kenyataan media tentang isu penjualan 14 juta vaksin Sinovac ni. Dipersilakan saudara Fazli Hassan, persilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sejahtera. Okey, hari ini saya akan membacakan kenyataan media yang dibuat daripada Otai Reformis 1998 Okey, tajuk berita pada 14 juta vaksin Sinovac dibuka untuk tempahan negeri swasta. Itu tajuk berita dipetik daripada laporan beberapa media tempatan melaporkan bahawa syarikat tunggal pembekal vaksin Pharmaniaga telah dibenarkan oleh Kerajaan Persekutuan untuk menjual 14 juta vaksin Sinovac secara terus kepada syarikat swasta dan negeri yang berminat mulai bulan ini sehingga September. Telah menarik perhatian Otai Reformis 1998. Otai berpandangan ini merupakan satu bentuk penyalahgunaan kuasa Kerajaan Persekutuan kerana terdapat kira-kira 10 juta lagi rakyat Malaysia dari 20 juta rakyat dewasa Malaysia yang masih belum menerima suntikan vaksin dos pertama masing-masing. Tetapi sebaliknya, kerajaan membenar transaksi urus niaga komersial ini secara jelas telah menafikan hak rakyat teramai untuk mendapat vaksin mereka dengan kadar segera dikala kadar jangkitan baru COVID semakin meningkat hari ke hari. Kerajaan Persekutuan adalah bertanggungjawab untuk memberikan vaksin secara percuma kepada kira-kira 20 juta rakyat dewasa Malaysia. Tetapi dengan membenarkan penjualan vaksin ini, ianya hanya membolehkan rakyat yang berwang sahaja didahulukan mendapat vaksin, sedangkan yang miskin dan tidak berkemampuan akan terus menunggu giliran berpanjangan untuk mendapatkan vaksin percuma tersebut. Otai berpandangan kerajaan juga telah menyalahguna peruntukan pembelian vaksin yang telah diluluskan Parlimen semasa sidang bajet yang lepas yang dianggarkan kira-kira 5 bilion untuk memberikan vaksin percuma kepada semua rakyat. Tetapi sekarang telah membenarkan urus niaga komersial di mana syarikat swasta atau syarikat milik kerajaan negeri GLC yang membeli vaksin tersebut dari Pharmaniaga akan kemudian mengenakan bayaran yang tinggi kepada pelanggan-pelanggan mereka ataupun kepada syarikat-syarikat di sektor penghilangan atau industri yang telah sedia terbeban, di mana pendapatan mereka terjejas teruk berikutan operasi syarikat atau kilang ditutup disebabkan oleh Perintah Kawalan Pergerakan dan lockdown COVID-19 yang berlarutan ini. Oleh itu, Otai juga membidas pihak PIKAS iaitu Program Imunisasi Industri Kerjasama Awam Swasta yang diterajai oleh MITI yang dikendalikan BPB dengan mengenakan bayaran RM90 untuk 2 dos setiap pekerja sektor kilang dan industri kepada majikan mereka dan bayaran yang membebankan bagi setiap kali swab test. Berikutnya seperti yang dilaporkan oleh media baru-baru ini. Otai juga dimaklumkan bahawa pihak pembekal vaksin telah memaksa dan menekan kerajaan negeri Selangor untuk membeli bekalan vaksin dengan harga yang mahal, menyebabkan Silvac anak syarikat kerajaan negeri Selangor terpaksa mengenakan bayaran RM350 untuk 2 dos.
bagi setiap pekerja yang terpaksa ditanggung oleh majikan atau pemilik kilang tersebut. OTAI berpendapat bahawa ianya menjadi tanggungjawab sosial kerajaan persekutuan, kerajaan negeri untuk memberikan vaksin secara percuma kepada sektor kilang dan industri bagi merancangkan semula ekonomi agar sektor ini dapat bangkit semula dari kesan pandemik COVID-19 ini. Lebih-lebih lagi, sebelum ini sektor telah memberikan pendapatan yang agak lumayan dari bayaran pelbagai bentuk cukai kepada kerajaan, persekutuan dan kerajaan negeri. Lantaran ini adalah masanya kerajaan menghulurkan bantuan untuk menolong sektor ini untuk bingkas semula. Setakat semalam 23 hari bulan 7 21, kes jangkitan baru seluruh negara adalah seramai 15,573 dan negeri Selangor sahaja mencatat rekod tertinggi dengan jumlah 7,672 orang. Dan kita beranggapan keadaan di negeri Selangor bolehlah dikira seolah-olah out of control. Tetapi kerajaan masih selesa dengan urus niaga jual beli vaksin tanpa melihat justifikasi keadaan di lapangan. Lantaran itu, kami OTAI membuat laporan polis terhadap tindakan yang tidak beretika dan tidak bermoral kerajaan persekutuan dan syarikat pembekal tunggal vaksin yang mementingkan keuntungan komersial mengatasi kepentingan rakyat ramai dalam menerima suntikan vaksin segera. Itu saja. Saya serahkan kepada Tuan Razak. Okey. Saya buka kepada pertanyaan ya. Secara ringkasnya begini ya. Pegang sekejap ya. Pelan. Kurang lagi. Kurang lagi. Okey, kamu. Secara ringkasnya ya, tuan-tuan kena faham ya situasi vaksin kita ni ya, proses yang dijalankan ya. Sebenarnya seperti rekod dari jawatan kuasa pemberian JKJAV ni ya, jaminan vaksin ni, dan didaftarkan ya daripada My Sejahtera tu dah 19 juta ya 395 orang yang berdaftar ya, registered dengan My Sejahtera. Tetapi setakat hari ini ya tuan-tuan ya, kita melihat bahawa hanya 10,920 saja yang telah mendapat vaksin pertama. Dapat tak? Ya. Dan di Selangor pula ya, kita bawa di Selangor ya. Di Selangor kita ada 4,736 ya yang berdaftar ya. Ya, dewasa yang berdaftar untuk mendapat vaksin. Tetapi malangnya rekod yang dikeluarkan oleh JKJAV ni tadi hanya 2,400,000 orang saja divaksin. So maknanya di Selangor tu separuh aja vaksin. Di peringkat persekutuan tu pun hampir separuh juga vaksin. So isunya sekarang kita duk cakap ni sekarang ni, why is that necessary untuk kerajaan bagi 14 juta Sinovac ni tadi kepada hospital-hospital swasta dan sebagainya ataupun kerajaan negeri? Why don't you use the 14 juta ni tadi, you cucuk semua 10 juta ni tadi, yang balance of the sebenarnya ya, about 10 million tu, you cucuk all of them for the first round. Why not? Kenapa you tak gunakan tu pendekatan gitu, tetapi kamu menggunakan pendekatan komersial? Kamu memikirkan bahawa ya, bagikan kepada hospital swasta ni, kamu jual pada mereka pada satu harga yang tinggi, kemudian hospital ni tadi akan charge mula kepada pelanggan-pelanggan yang kita cakap yang kaya lah, yang berpendapatan. Jadi masalah dia, bila kamu bagi tadi 14 juta tu kepada hospital ni tadi, yang queue up tadi tu macam mana? Yang miskin papa kedana tadi macam mana? Pasal apa yang kaya ni dah jam queue. Tuan-tuan, kita dapat banyak aduan daripada rakyat ya, ramai yang masih tunggu lagi queue tu untuk dapatkan first appointment untuk first dose, tapi mereka tak dapat. Jadi kita pertikaikan, kenapa perlu 14 juta tu tadi diberikan kepada hospital ataupun pihak kerajaan negeri. Tuan-tuan dan puan-puan ya, saya ingin mengingatkanlah ya, mengingatkan ketua pengarah KKM kita ya, semasa lockdown tu tadi ya, pengarah ni sebenarnya ya mempromotkan, mengatakan bahawa ya kilang itu adalah punca ya berlakunya kes COVID semasa lockdown tu. Dilaporkan hampir 87% ya
kes-kes semasa lockdown tu datang daripada sektor kilang. Okay, this is the paper cutting lah. Okay, tetapi you kena ingat, bila you lambung bola ya, you lambung bola ni tinggi dengan isu begini, Azmin Ali ya, Menteri MITI tu sambut dengan menubuhkan apa? Dia tubuhkan PIKAS. PIKAS tu ya, untuk apa? Untuk tap pekerja-pekerja kilang ni tadi. Ya, dilaporkan ya, semua kilang yang nak buka operasinya di masa PKP ni perlu ambil vaksin melalui PIKAS. Maknanya apa? Maknanya terdapat lebih kurang 10 juta ya pekerja-pekerja kilang dan sektor industri ni yang ada di Malaysia ni. You bayangkan, mereka charge satu kepala RM70. One dose RM45. Ya, dua dos will be 45.5 RM90. Ya. Mereka charge RM90 kepada satu kepala. Tetapi pekerja tak bayar. Yang bayar siapa? Tokeh-tokeh kilang. Pemilik industri. You tahu tuan-tuan, pemilik industri ni pun sakit sekarang ni. Pasal apa? Operasi mereka kejap buka, kejap tutup. Tapi mereka kena maintain juga pekerja-pekerjanya. Mereka tak buang pekerja, mereka maintain. Can you imagine ya, berapa ramai 10 juta pekerja tu, berapa banyak yang kerajaan kutip melalui PIKAS dia tadi, melalui pemberian PPV ni. Saya ingin mengingatkan Ketua Pengarah ni sebenarnya, ya, kamu duk lambung kes ni ya begitu tinggi, tetapi kamu kena ingat, kamu juga adalah pengarah kepada syarikat yang menjadi pengendali kepada PPV ni tadi. Kamu adalah director of the company. So kena ingat, konflik of interest, walaupun syarikat ni tadi adalah anak syarikat Kementerian Kewangan Malaysia, tetapi as a pengarah, you cannot keep on promoting tentang kilang ni, pasal syarikat kamu ni tadi ada kepentingan. So that's it, we tell you ya, we minta penjelasan daripada pengarah ni tadi. Kamu burukkan kilang-kilang ni ya, tapi yang akan menanggung risiko atau menanggung bebannya adalah pengusaha-pengusaha kilang. Can you imagine, ramai juga kawan-kawan saya yang mempunyai kilang-kilang IKS, industri kecil dan sementara dan sederhana ya, mereka cannot survive. Mereka ada dalam 170 ke 100 pekerja. You just imagine, gaji pun susah nak bayar kepada pekerja-pekerja ni, tapi kamu bebankan. Mengikut PIKAS sekali lagi dia, saya balik pada PIKAS. PIKAS ni tadi dia charge RM90 untuk vaksin. Tetapi berikutnya dilaporkan oleh media, setiap 1 minggu you kena buat swab test 2 kali seminggu. Ya. Satu swab test will cost about RM70 macam tu. 85.90. Ha? 85.90 ya. Ya. About RM90 satu swab test. You can imagine, dalam sebulan ada 4 kali ya yang pekerja-pekerja kilang ni tadi perlu melakukan swab test, dan menekan lagi pemilik industri ni tadi. Sepatutnya tuan-tuan dan puan-puan adalah menjadi tanggungjawab kerajaan ya yang berjiwa rakyat ni, kena bantu sebenarnya IKS ni dengan memberikan pekerja-pekerja ni tadi ya satu special arrangement untuk pekerja-pekerja kilang ni tadi mendapat vaksin secara percuma, kerana mereka ni menyumbang kepada merancakkan ekonomi Malaysia ni tadi. Tetapi sebaliknya, kita melihat bahawa PIKAS dan juga Salvac ya, anak syarikat kepada Kerajaan Negeri Selangor, itu lagi teruk. Itu cas 350. Tuan-tuan dan puan-puan, walaupun kami ini adalah penyokong-penyokong kepada Pakatan Harapan, tapi kita nak bagi tahu dekat dia, 350 tu adalah satu jumlah yang besar untuk satu company IKS yang kecil ya. 350 ya, dan kami dimaklumkan kerajaan Selangor tu target 1 juta pekerja di Selangor tu untuk divaksin. Can you imagine ya, 1 juta kali 350 ringgit sekepala. Bukan pekerja bayar, majikan bayar. That mean buta-buta Salvac tu dapat 350 juta. Apa maknanya? You nak dalam masa yang sama, you nak akan merancakkan ekonomi ya, tapi dalam masa yang sama you tekan pemilik industri ni tadi. So saya rasa something is not right ya. Lagi yang kita nak tekankan bahawa vaksin ni tadi telah diluluskan ya, diluluskan di parlimen. Ingat bajet tambahan untuk COVID ni sebanyak, walaupun KJ tak bagi tahu kita jumlah ya, tapi sumber-sumber yang kita dimaklumkan is about 5 billion telah diluluskan
untuk beli vaksin, tak silap saya untuk 50 juta doses ya. Adakah 14 juta ni tadi diambil daripada 50 juta ni tadi? Bagaimana Parma Berniaga tu punya banyak duit nak beli 14 juta dos ni tadi? Adakah maknanya kerajaan menjual vaksin yang telah diluluskan oleh peruntukan parlimen tu? So itu dua perkara yang kita nak petikaikan. Sepatutnya tadi, even yang pemilik kilang dan sebagainya tadi, pekerja-pekerja kilang ni tadi, wajib dapat vaksin percuma berdasarkan tadi 50 juta vaksin yang dah diluluskan di bawah peruntukan 5 bilion ni tadi. Itu argument kita. Kenapa kerajaan charge ya ingin menjual 14 juta Sinovac ni? Itu yang agak blur kita nak petikaikan. Ya, you dah ambil 5 bilion dan on top of that you jual pula 14 juta Sinovac ni. Itu argument otai dalam bentuk ni. Tapi kita akan terus ya minta, pasal Dewan pun tak bersidang. Saya dimaklumkan 5 hari bersidang ni dengar taklimat aja, tak ada question and answer. Tak ada nak jawab. Saya dah bagi juga soalan-soalan ni kepada beberapa MP untuk bangkit dalam parlimen, tapi dimaklumkan hanya taklimat. No Q&A, question and answer tak ada. Jadi sampai bila tuan-tuan dan puan-puan? Satu yang kita nak bagi tahu ya, macam saya cakap tadi, remainder 10 juta tu tadi. Ya, kenapa you biarkan mereka tertunggu? Ya, just because you nak bagikan 14 juta ni kepada hospital-hospital swasta. It's not fair. Orang kaya kita dulukan orang kaya tu. Orang miskin papa kedana ni macam mana? Ya, siapa yang nak bantu dia orang? Memanglah orang kaya pun orang miskin takut dalam keadaan COVID yang sampai 15,000 dan di Selangor tu sampai 7,600 tu. Memang orang takut. Tapi kita kena go to the basic principle. You buka MySejahtera, ya. So you bagi siapa yang patut dulu, you dulukan. Orang umur 60 tahun didulukan. Kemudian orang yang berikutnya. Bukannya melalui kamu kaya kamu dapat, orang miskin papa kedana kamu biarkan. That is not a good government. Ya. Saya rasa setakat itu saja penerangan saya. Saya dah touch tentang 10 juta lagi belum dapat vaksin. Saya dah touch tentang 7,600 Selangor yang jangkitan terakhir, jangkitan tertinggi. Dan saya dah bagi tahu bahawa Selangor yang mempunyai sebuah negeri yang paling tinggi populationnya 6.3. Tapi yang ini saya rasa dia ambil 80% ya, herd immunity tu. Baru 2,400 orang aja baru dibuat vaksin. Something have to be done. Someone have to tell this government, you let the 14 million Sinovac ni tadi cucuk orang yang mana? At least dia dapat full full 1 doses tu pun dah okey. Ya, gitulah pendekatan kami, naratif kami dalam isu penjualan vaksin Sinovac ni. Pukul 2 petang nanti saya akan dipanggil untuk buat statement ya, dengan Inspektor Yuniza ke ya, Yasmin yang ingin mendapatkan penerangan lanjut tentang isu yang saya bangkitkan berdasarkan report saya tadi. Terima kasih. Dan saya sekali ni saya ingin menjemput saudara Mus yang akan berbicarakan topik tentang memo yang diberikan kepada istana tentang untuk usul mencadangkan meminta Perdana Menteri sekarang Muhyiddin Yassin ni untuk letak jawatan. So saya persilakan. Tadi apa kena panggil dekat badan mana tu? Di IPD Brickfield.